Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in science class today. Today we will continue from the last topic about matter. For today we will learn about the formation of cloud and rain. Bagaimana kejadian cloud iaitu awan dan hujan. Kejadian awan dan hujan. Sebenarnya kejadian awan dan hujan ni dia berkait rapat dengan apa yang kita belajar sebelum ini, iaitu mengenai the state of matter of water. State of matter of water, di mana keadaan jirim air yang kita belajar sebelum ni. Keadaan jirim air ada tiga jirim boleh berada dalam tiga keadaan. The first one is liquid. In liquid, air berada dalam keadaan liquid, cecair. Contohnya air. And the second one, in solid, air berada dalam keadaan pepejal, solid. Contohnya ais ataupun air batu. Itu air dalam keadaan pepejal. Dan yang ketiga, gas. Gas air dalam keadaan gas, iaitu apa dia? Wap air. Jadi ini berkait rapat dengan ketiga-tiga benda tersebut. Okay, for today we will learn about the formation of cloud and rain. Bagaimana kejadian awan dan hujan. Okay, you can refer your textbook page 192 and 93. The movement of water from the surface of the earth to the air form clouds that eventually fall back as rain. This process is always repeated and known as natural water cycle. Do you know that the formation of cloud and rain is a result from the process of changes in the state of matter of water? Sebenarnya kejadian awan dan hujan ni dia adalah daripada yang kita belajar sebelum ni, process of changes the state of matter of water. Perubahan keadaan air, jirim air, perubahan keadaan jirim air. Dan kita tengok the movement of water from the surface. Pergerakan air from the surface of earth, daripada permukaan bumi. Di permukaan bumi ni mana ada air? Contohnya dekat sini, ini adalah apa ini? Ini adalah tasik. River, sungai, tasik, laut dan sebagainya. Air yang ada di permukaan bumi. Movement of water from surface of the earth. Air daripada permukaan bumi dia naik ke atas, yang menyebabkan ianya menjadi awan. Macam mana dia bergerak? Adakah dia memanjat? Sebenarnya dia bergerak melalui perubahan jirim air yang kita belajar. Perubahan jirim air. Dan proses ini, this process always repeated, akan berulang. Dia berulang, sentiasa berulang selama-lamanya, di mana kita juga panggil dia natural water cycle, ataupun kitaran air semula jadi. Natural water cycle, ini nama dia, proses ni kita namakannya dalam bahasa Melayu kitaran air semula jadi. Mari kita tengok bagaimana kitaran air semula jadi ini berlaku. Bagaimana natural water cycle happen. The first one, yang ini, yang mula-mula sekali kita tengok. Yang ini. The heat from the sun causes evaporation process. Cahaya matahari, haba daripada cahaya matahari ni, haba daripada cahaya matahari ni, haba daripada cahaya matahari ni, panas dia menyebabkan
evaporation. Evaporation. Kita tengok apa tu evaporation. Dalam bahasa Melayu, evaporation ni maksud dia adalah ini evaporation, penyejatan. Penyejatan, evaporation. Itu bila cahaya matahari dia menghasilkan haba, panas terik, kemudian berlaku penyejatan. Air itu evaporate, tersejat from the surface of the earth. Daripada permukaan bumi ni ada air. Ada air di permukaan bumi, sama ada di atas tanah, di laut, sungai, tasik dan sebagainya. Dia tersejat naik ke atas, kemudian masa dia tersejat tu dia berubah menjadi water vapor, wap air. Ini wap air naik ke atas. Ini wap air naik ke atas. Di mana kita dah belajar water vapor ni is the form of water in the form of gas. Air dalam bentuk gas. Kita dah belajar pada kelas minggu yang lepas, water vapor ialah air dalam jirim air dalam keadaan gas. Dia naik ke atas, water air ni dia naik ke atas, dia tersejat ke atas. Tersejat ke atas, kemudian apa yang berlaku? Water vapor will cool and condense into fine water droplets that form clouds. Apa maksud itu? Maksudnya wap air dia naik atas. Wap air ni dia panas ni. Ni water vapor ni yang naik ke atas ni dia panas. Dia panas, kemudian dia naik ke atas. Kemudian dia wap air terkumpul dan dia menyejuk. Dia tersejuk dan cool and condense, terkondensasi, kemudian dia menjadi titisan-titisan air, fine water droplets, titisan-titisan air yang halus dan membentuk awan. Dia berkumpul ke atas. Ni titisan-titisan air yang halus ni. Yang wap air tadi dia panas naik, kemudian dia sejuk, dia berkumpul menjadi kita nampak kat langit menjadi awan. Berkumpul menjadi awan. Kemudian apa yang berlaku bila dia dah terlalu banyak dekat atas ni, this one, when cloud rise further above the sky, bila awan tu dia naik lebih tinggi lagi di langit. Mula kat bawah rendah je, lepas tu dia naik lagi tinggi. Awan tu dia naik lagi tinggi, udara yang sejuk di tempat tinggi di atas langit sana lebih tinggi, dia akan lebih, udara dia lebih sejuk. Kemudian titisan-titisan air tadi ni, yang fine water droplets ni, titisan air yang halus ni, dia akan bergabung antara satu sama lain, kemudian dia menjadi ini combine, ini dia combine into bigger cloud, menjadi dia bergabung menjadi awan yang lebih besar. Then the cloud become heavy, menjadi berat. Awan tersebut menjadi berat, and then the water droplet in the cloud will fall back to the surface of earth as rain. Sebab dah berat, dia akan turun. Dia turun. Dah berat, dia akan turun. Turun balik ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, dalam bentuk hujan. Jadi dia masuk balik pergi ke permukaan bumi, kena dekat masuk di dalam sungai, kemudian mengalir dalam tasik, kemudian pergi ke laut semula, kemudian berlaku balik proses yang pertama, evaporation, penyejatan, naik balik. Kemudian berlaku apa? Water vapor, dia akan sejuk, and then condense, terkondensasi, condense, and then dia membentuk awan. Kemudian awan tu dia naik tinggi ke atas, kemudian dia combine, water vapor tu combine menjadi awan yang lebih besar, and then the clouds become heavy. Awan tersebut menjadi berat, and then air pun turun ke bawah semula. Turun ke bawah semula dalam bentuk hujan.
turun ke bawah, masuk ke dalam sungai, pergi ke laut, pergi ke tasik, kemudian naik balik. Dan proses ini akan berlaku, sentiasa berlaku. Itu namanya natural water cycle. Kitaran air semula jadi, sentiasa berlaku. Okay? Rainwater is absorbed into the earth. Rainwater will also flow back to lakes, river and ocean. Okay? So ni dia akan sentiasa berlaku. Ini nama dia proses kitaran air semula jadi. Kitar, dia berkitar, berpusing saja, sentiasa berlaku selama-lamanya. Okay? Penting, sangat penting, sebab adanya proses ni kita dapat menggunakan air bersih. Kita dapat boleh menyejukkan bumi, menurunkan suhu bumi. Itu dia air tu. Kemudian untuk tanaman, untuk kita sendiri, untuk minum, untuk mandi. Itu dia guna dia. Itulah kepentingannya proses air semula jadi. Tengok yang sini. The process of evaporation and condensation are very important to ensure that natural water cycle continues. Proses evaporation, penyejatan tadi, proses penyejatan, and condensation, kondensasi, sangat penting. Sebab apa? Untuk memastikan kitaran air semula jadi ini continuous, sentiasa saja berlaku, continue saja, sentiasa berlaku. Jadi itulah yang saya cakap tadi, kepentingan dia untuk contohnya yang ini, kitaran air semula jadi untuk tanaman, untuk haiwan. Ini apa ni? Ini adalah dia beli ikan ni, penternakan ikan. Macam-macam lagi kegunaan air. Jadi untuk hari ini itu saja, kita dah belajar mengenai the formation of cloud and rain. Jadi apa tugasan anda pada hari ini? Tugasan anda pada hari ini, saya nak awak lukis gambar yang ini. Tengok buku teks, lepas tu lukis gambar. Ini dia. Lukis gambar proses kitaran air semula jadi. Yang ini tak perlulah, Encik Guni bercakap ni tak perlu. Yang bawah ni pun tak perlu tulis ni. Yang ini semua lukis gambar matahari, gambar tasik. Yang ni tak perlu. Kita tengok lukis proses natural water cycle, kitaran air semula jadi dalam buku anda. That's all for today. We meet again in the next class. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.